Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ini kita akan sambung PDPR kita. Okay, bermula daripada PDPR yang ini, okay, saya akan bagi satu soalan untuk kamu jawablah. Okay, satu soalan mudah saja untuk kamu jawab, di mana kamu kena tulis jawapan kamu di ruangan komen. Okay, kamu just tambah macam biasalah. Macam biasa, kamu tulis nama, kamu tulis kelas kan. So, kamu tulis nama, kamu tulis kelas, so kamu tulislah jawapan kamu apa. Okay, so untuk soalan hari ini, okay, saya nak soalannya berbunyi, berikan definisi muatan haba tentu. Okay, berikan definisi muatan haba tentu. Okay, so dalam ruangan komen, kamu tulis nama, tulis kelas, lepas tulis muatan haba tentu ialah apa jawapan kamu. Okay, so kita untuk hari ini kita akan masuk subtopik 3.4. Okay, kuasa dan tenaga elektrik. Ini merupakan subtopik yang terakhirlah dalam bab 3 ini. Okay, so next class kita akan masuk bab 4. Okay, kita mula dengan slide yang seterusnya. Okay, seperti biasa, sebelum kita mulakan dahulu subtopik 3.4, kita tengoklah standard pembelajarannya. Okay, yang pertama adalah merumuskan hubungan antara tenaga elektrik, voltan, arus dan masa, iaitu mungkin salah yang bukan tenaga elektrik, bukan I, ya E sepatutnya. Okay, E, voltan V, voltan ini adalah beza keupayaan, arus dan juga masa. Okay, T kecil. Kemudian merumuskan hubungan antara PV dengan I. Okay, so kita akan buat hubungan lah apa itu PV dengan I. Okay, kemudian jika menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan tenaga dan kuasa elektrik. Okay, ini melibatkan pengiraan. Okay, dengan menggunakan dua rumus ke atas ni lah. Okay, kemudian membandingkan kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Okay, yang terakhir sekali, mencadangkan langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. So, macam mana kita nak mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dalam rumah. Okay, ilmu yang sedia ada adalah yang pertama adalah hukum Ohm, iaitu V sama dengan IR. Okay, yang mana kamu ada belajar beza keupayaan berkaitan terus dengan arus elektrik. Okay, V sama IR. Dan yang kedua adalah prinsip pembayaran tenaga lah, iaitu tenaga tidak boleh dicipta atau terhapus, tapi boleh berubah bentuk. Okey, fokus kat sini adalah perubahan tenaga, itulah kamu kena tahu. Okey, so kita masuk 3.4, tenaga dan kuasa elektrik. Okey, gambar foto 3.6 menunjukkan pelbagai peralatan elektrik yang digunakan di rumah. Okey, peralatan elektrik menukarkan tenaga elektrik kepada bentuk tenaga yang lain. Contohnya, lampu menghasilkan tenaga cahaya dan haba apabila dibekalkan kepada tenaga elektrik. Okay, so ini adalah antara benda yang kamu kena tahulah. Okay, tapi biasanya kalau dalam SPM, kalau dia bagi contoh lampu, okay, so lampu misalnya, okay, contohnya lampu, dia lebih fokus kepada cahaya, betul tak? Bila kamu on lampu, kamu nak cahaya dia. Okay, so dalam SPM biasanya, kamu hanya perlu tulis tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Okey, kamu tak perlu tuliskan tenaga haba ini pun tak ada masalah. Okey, kamu mesti spesifik pada satu tenaga saja. Okey, tenaga akhir apa yang kita nak. Contohnya macam cerek ini, tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okey. Okey, sama juga dengan oven ini lah, tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okey, mana datang tenaga haba? Okey, datangnya kalau kamu tengok oven, okay, sebenarnya kalau kamu tengok oven, elemen pemanasnya bila kamu on, dia juga sebenarnya menghasilkan tenaga cahaya. Tapi kena ingat, oven fungsinya adalah untuk kamu nak haba dia lah. So sebab itulah kita kena buat tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okay, saya harap kamu faham lah. Dia mesti spesifik kepada satu jenis saja. Okay. Okay. Okay, so kita tengok kat sini. Hubungan antara tenaga elektrik E, voltan V, arus I dengan masa. Okay. So, berdasarkan rumus beza keupayaan V sama E per Q, ini kita ada belajar dalam subtopik 2.1 tak silap saya. Okay. V adalah beza keupayaan, E adalah tenaga elektrik, Q adalah cas yang mengalir. Okay. Di mana kita tahu juga tenaga elektrik adalah E sama dengan VQ. Okay. Datang daripada rumus inilah. Okay. E sama dengan VQ. Okay. Dan Q sama dengan IT. Okay. Q sama dengan IT. Ini pun kita belajar dalam subtopik yang sebelum ini. Oleh itu, antara E, V, I dengan T kita boleh rumuskan sebagai E sama dengan VIT, okay, ataupun E sama dengan V. Okay.
E sama dengan V. Okay, so biasa ingat, biasa saya hafal E sama dengan V. Okay, V-I-T. V adalah beza keupayaan, I adalah arus, T adalah masa. Okay, unit SI bagi elektrik adalah joule tenaga. Okay, so kat sini kamu boleh tengoklah ada dua rumus yang kamu tiga rumus. Dua kamu dah belajar. Satu adalah rumus yang baru. Dua tu apa? E sama dengan V per Q. E sama dengan VQ. Dan juga Q sama dengan IT. Ini kamu dah belajar. Okay. Mana kedua rumus ni masihkan satu rumus baru iaitu E sama dengan V IT. Apa yang berlaku adalah Q kat sini. Okay, Q ini. Okay. Telah digantikan dengan IT ini. Okay, sebab kadang-kadang Q sama dengan IT kan. So sebab tu adalah E sama dengan VIT. Okay, ataupun E sama dengan V. Okay, seterusnya itu adalah hubungan antara EVI dengan T. Okay, kita tengok hubungan antara kuasa, voltan dan arus. Okay, ini maksudnya kita akan buat rumus menggunakan kuasa, voltan dan juga arus. Pernahkah anda melihat label seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 3.7? Okay, label ini. Kita tengok ya. Label ini merupakan voltan dan kuasa elektrik yang diperlukan untuk beroperasi bagi suatu peralatan elektrik. So, kita tengok sini kat mana dia punya ni. Okay, nampak kuasa dia 700 watt. Okay, beza kepayaannya adalah 220 hingga 240 volt. Okay, so ini kamu kena hafal lah. Sebenarnya saya tunjuklah cara saya bagi tahulah hafal macam mana. Berdasarkan label yang terdapat pada gambar foto 3.7, periuk nasi elektrik menggunakan 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Okay. Maklumat ini boleh digunakan untuk menghitung jumlah tenaga elektrik yang digunakan dalam suatu tempoh masa. Okay, so ini kamu kena hafal sebab ada keluar SPM tahun lepas ke? SPM tahun lepas ada keluar. So soalan ini pun sebenarnya agak popular. Okay, contohnya kat sini saya ambil yang turun kat sini lah. 700 watt. Okay, nampak hafal ya. 240 volt. 700 watt, 240 volt. Okay. Bukan banyak lah. Semua peralatan elektrik kalau kamu beli, dia akan tunjuk macam ni. Ada nombor sini. 700 watt, 240 volt. Okay. Ini adalah kuasa. Ini adalah beza keupayaan dia ataupun voltan dia. Okay. Definisi dia adalah. Okay. Kamu kena dengar betul ya. Ingat ini adalah kuasa. Tapi bila kamu nak beri definisi ya, soalan yang akan bagi kamu, soalan ni macam ni lah. Dia akan bagi kamu, berikan definisi 700 watt, 240 volt. Okay. So, apa kamu kena jawab adalah 700 joule tenaga digunakan setiap 1 saat. Okay. Apabila dibekalkan bekalan kuasa 240 volt. Saya ulang ya. 700 joule tenaga digunakan dalam 1 saat. Okay, saya ulang. 700 joule tenaga digunakan dalam 1 saat. Okay, mesti guna perkataan tenaga. So, bila kena perkataan tenaga, mesti joule setiap 1 saat. Sebab 700 watt ini, kalau kamu ingat, okay, kita boleh tukarkan dia convert kepada joule per saat. Okay, joule per saat. So, kamu tak boleh kata kuasa yang digunakan 700 watt kuasa digunakan, tak boleh. Okay, 700 watt kuasa digunakan adalah salah. Okay, kamu kena kata 700 joule tenaga digunakan setiap 1 saat jika disambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt. So, kena hafal lah. Apa yang berubah hanyalah nombor dia saja. Okay, kamu kena hafal. Saya ulang dah kali saya ulang pun saya tak pasti. So, saya ulang lagi sekali. Okay, 700 watt, 240 volt maksudnya adalah 700 joule tenaga digunakan setiap 1 saat jika disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okay, so kalau kat sini katalah 100 misalnya 100 watt, so kamu tukarlah 100 joule tenaga digunakan setiap 1 saat bila disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okay, lebih kurang definisi yang macam yang kat sini lah. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, rumus kuasa elektrik. Tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan masa yang diambil. So, kita akan dapat rumus P sama dengan E per T. Okay, di mana E ini adalah VIT. Okay, sebelumnya tadi. So, bila kita selesaikan, so kita dapat rumus ini P sama dengan VI ataupun saya biasa ingat P sama dengan IV lah. Okay, P sama dengan IV. Okay, ini rumus yang kamu kena hafal.
Okey, ini rumus yang kamu kena hafal. P sama dengan IV. Okey, kalau saya buat highlight lagi okey kot. Okey, P sama dengan IV. So, ini adalah rumus yang kamu kena hafal. Okey. Okey. Kemudian, so macam mana rumus P sama IV ni sebenarnya ada dia punya berkata basic lah, basic rumus dia. So, menggunakan hukum Ohm V sama dengan IR, so kita gantikan V ini dengan rumus V sama dengan IR. So, kita akan dapat yang ini. Rumus nombor 2. Okey, rumus nombor 2. Okey. Iaitu P sama dengan I kuasa 2 R. Ni. Rumus ini datang daripada mana? Okey, rumus ini sebenarnya datang daripada rumus yang atas ini. Di mana dia gantikan V ini dengan IR. Nampak tak IR kat sini? Okey, IR ini sebenarnya adalah V ini tadi. So, digantikan dapatlah P sama dengan I kuasa 2 R. Okey, kemudian okey, dia ada rumus yang satu lagi iaitu P sama dengan V kuasa 2R. Okey, rumus ni datang daripada mana? Pun macam tadi juga, datang daripada P sama dengan IV ini. So, bezanya I ini. I ini adalah V bahagi R. Nampak V bahagi R kat sini? Ini sebenarnya adalah I ini. Berdasarkan rumus V sama dengan IR, I itu adalah V bahagi R. Kalau kamu pindah-pindah, V sama dengan IR, so I itu adalah V bahagi R. Okey, kalau saya tulis kat sini, V sama dengan IR. So, nak cari I. So, I sama dengan, kita pindahkan R kan. So, darab pindah sebelah jadi bahagi. So, V per R. Okey, so dapatlah dua rumus ini. So, sekarang dah ada 3 rumus. Okey. Slide sebelum ni ada satu rumus. Okey, slide kat sini ada 3 rumus. So, ada 4 rumus yang kamu kena hafal. Yang pertama, E sama dengan VIP. Okey. Kalau ikutkan kat sini pun ada tulis dah. Okey, ini V sama dengan E sama dengan VIP. Kedua adalah P sama dengan IV. Ketiga adalah P sama dengan V kuasa 2 bagi R. Okey, yang keempat adalah P sama dengan I kuasa 2 bagi R. Okey. Kalau tak silap saya dulu KBSM hanya rumus E sama dengan VIT ini dengan P sama dengan IV ini saja diberi. Rumus P yang bawah dua ini, okey, tidak diberi. Kamu kena tahulah macam mana kamu dapat. Okay, baru saya terangkan tadi. Gantikan dengan hukum Ohm ni. V sama dengan IR dengan I sama dengan V per R. Okey, so ini adalah cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Seperti saya cakap tadi, kita akan jawab menggunakan soalan pengiraan lah. Ini adalah soalan pengiraan. Okey, contoh 1. Raja 3.35 menunjukkan suatu litar yang dibekalkan dengan bateri sebanyak 6 volt. So, bekalan kuasanya 6 volt untuk menyalakan sebuah lampu sekiranya sekiranya arus adalah 0.7 ampere. So, arus yang mengalir metode adalah 0.7 ampere mengalir selama 1 minit. Okey, so nampak minit ni confirm lah. Biasanya memang kamu akan tukar kepada saat. So, 1 minit sama dengan 60 saat. Berapakah jumlah tenaga elektrik yang digunakan untuk menyalakan lampu? So, macam biasa, keluarkan semua maklumat yang dia bagi. Dia bagi V ada, I ada, P pun ada. So, ini soalan direct saja. So, kita guna rumus E sama dengan VIT. Okey, yang ini. E sama dengan VIT. Okey, so gantikan saja. Ingat T saat pula. Masa mesti dalam unit saat. So, 6 darab 0.7 darab 60 dapatlah 252 joule. Okey, unit tenaga adalah joule. Okey, contoh 2. Okey. Sebatang lampu pendafloh, okey, dilabelkan 240 volt 32 watt. Okey, hitungkan dari tangan lampu. Arus yang mengalir melalui lampu dalam keadaan normal dan juga yang terakhir tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam dalam kilojoule. Okey. So, kalau yang soalan macam ini, kalau ini adalah soalan kertas 2, biasanya kalau dia bagi macam ini, confirm dia akan tanya, kamu apakah definisi 240 volt 32 watt? So, definisinya adalah, okey, definisi bagi 240 volt 32 watt, 32 watt ialah 32 joule tenaga digunakan setiap 1 saat jika disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okey, ingat
dia punya formula tu, dia punya cara hafal apa, dia punya ayat tu. Okey, sebab apa yang perlu ubah hanyalah nombor sahaja. Yang 32 watt ni akan nombornya akan kamu masukkan kepada tenaga setiap satu saat tu. Okey, manakala bekalan kuasa 240 volt. Okey, actually sebenarnya kamu tak perlu pening kepala pun. Sebenarnya apa yang kamu kena tukar hanyalah nombor depan tu saja, sebab 240 volt ni memang nombor yang malar. Okey, adalah nilai yang malar sebab setiap rumah akan dibekalkan bekalan, setiap rumah akan dibekalkan bekalan kuasa sebanyak 240 volt. Okey. So sebab itulah kalau kita nak beli bekas elektrik, make sure dia ada tulis 240 volt, sebab tak tahulah pokoklah kamu terbeli yang voltanya besar, jadi rumah kamu tak mampu nak onkan benda tu. Okey, so boleh menyebabkan litar pintas lah. Okey, bahaya. Okey, so kita tahulah 240 volt ni adalah untuk rumah. Okey, rumah biasa, okey, rumah teres biasa tu, rumah banglo ke rumah panjang saya tak sure lah. Okey, menggunakan 240 volt, sebab tu semua perkakas elektrik kalau kamu tengok mesti ada tulis 240 volt. Maksudnya ini adalah untuk kegunaan rumah. Okey, bukannya kilang, bukannya office. Okey. Okey, so kita tengoklah kat sini. Okey, itu kan rintangan lampu. Okey. So kat sini kita tengok dia bagi apa ni? Dia ada bagi kuasa, dia ada bagi beza keupayaan. Okey. So automatik kalau ada soalan macam ini, dia ada bagi yang ni 220 volt, 32 watt ni, automatik dia bertanya kamu dua benda. Okey. Yang pertama adalah rintangan, yang kedua adalah arus. Okey. Kalau rintangan, so kena guna rumus P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Okey, P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Mana dapat? Tadi slide sebelum ni ada tunjuk. Okey, V kuasa 2 bahagi R. So R bawah naik atas, P bawah turun bawah lah. Okey, kita buat darab silang. R naik ke atas, P naik ke bawah. P turun bawah, P turun ke bawah, R naik ke atas. So R sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan P. So V dah ada 240, P power pun dah ada iaitu 32 watt. So dapatlah kat sini 1800 ohm. Okey. So kena hafal lah. Okey, nampak soalan ni, nampak benda ni. Actually ada 3 benda dia boleh tanya. Definisi dia, rintangan lampu dan juga arus elektrik. Okey, so kalau arus, okey, arus kita akan guna rumus yang asal dia iaitu P sama dengan IV. So nak cari I, so pindah sebelah lah V. So I adalah I sama dengan P per V. Okay, so P pun dah ada, V pun dah ada. So ganti saja, dapatlah 0.13 ampere. Okay, ini macam soalan bonus lah. Okay, kalau ada nampak benda ni, okay, memang confirm 3 ini. So automatic 3 ni akan tanya. So ini ini biasanya 1 markah, ini 2 markah, ini 2 markah. So 5 markah semuanya kamu boleh dapat atau mahirlah. Okay, C akhir sekali adalah tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam. Okay, so ingat 3 jam. So 3 jam mesti tukar kepada saat. Okay, so ditukar kepada saat, kamu akan dapat 3 darat 60 darat 60, 3 jam darat 60 minit darat 60 saat. So kita akan dapat 10,800 saat. Okay, nanti kan kalau suruh cari unit kilojoule ni, okay, memang kita akan pakai rumus E sama dengan PT. Okay, E sama dengan PT. So power dah ada 32, so darab dengan masa kita akan dapat 345,600 joule. So tukarkan kepada kilojoule, maksudnya kena bahagi dengan 1000. So bahagi 1000 ataupun darab 10 kuasa negatif 3. So kamu akan dapat inilah 345, bukan darab, bahagi dengan 345,600 joule bahagi dengan 1000, ataupun kamu kena bahagi dengan 10 kuasa 3. Okay, so kamu akan dapat 345.6 kilojoule. Okay, simple saja demi calculation. Okay, soalan ini actually kan so kamu hafal rumus dia, kamu faham apa yang dia nak, kita ada masalah. Okey, kita masuk kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Okey, kalau yang ini, kalau dulu kita kena kira kos lah. So samalah ini pun kita masih lagi kena kira kos, kena kira bil elektrik. Okey.
jarang keluar, okay, tapi tak bermakna kamu tak perlu hafal lah. Okay. So, pernah soalan macam ini pernah keluar tahun 2015 ke? Tahun 2015, okay. Dan hanya ada seorang saja pelajar jawab soalan ini. Okay, ini adalah soalan esei. Okay, keluar pada soalan esei kira bil. Okay. Pelajar tu jawab soalan ni, anak toke sinyi. Sinyi kan, dia panggil FC tu sinyi. Okay, anak toke sinyi jawab soalan ni lah. Sebab mungkin sebab dia anak toke sinyi kot. So, membuatkan duit. So, ini pun dia boleh kira dengan mudah, tak ada masalah. Perfect dia punya kiraan. Okay, so kita tengok 2015 ke? Saya tak ingat lah. Itu trial diorang. Saya rasa trial. Saya rasa tu trial diorang yang saya keluarkan lah. Okay, so kita tengok, kita sambung. Kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. So, kini pelbagai peralatan elektrik boleh didapati di pasaran. Pengguna perlu bijak memilih peralatan elektrik yang memberi penjimatan tenaga maksimum. Okay, sebagai contoh, lampu compact fluorescent lamp atau CFL, okay, berkuasa 40 watt dan lampu dan light emitting diode, okay, LED berkuasa 12 watt menghasilkan kecerahan yang sama. Okay, jika masa penggunaan kedua ialah 12 jam sehari, bandingkan kos penggunaan tenaga kedua-dua lampu ini untuk 30 hari. Okay, so kat sini secara kita panggil apa kata generalnya, kalau nampak kat sini 12 watt, 40 watt, so automatik lah sebenarnya yang 12 watt ini lebih jimat lah berbanding dengan 40 watt. Okay. Okay, so kita tengok kat sini. First kali, okay, mula-mula saya akan buat yang CFS saja, terangkan CFS sajalah. Yang lain saya tak terang lah. Yang kali ini saya tak terang sebab benda yang sama, hanya nombor saja yang bertukar. Okay, yang pertama kita kena guna rumus E sama dengan PT. Okay, kenapa kena guna rumus E sama dengan PT? Sebab kita kena kira dalam unit kilowatt jam. Okay, kita kena guna unit dalam kilowatt jam. Tadi kalau kamu ingat yang slide sebelum ni saya terang, kalau nak unit dalam kilowatt jam mesti guna rumus E sama dengan PT. Okay, so nak dapat kilowatt jam, so 40 watt ini tukar kepada kilowatt lah. So, kena bagi dengan 1000. So, kena bagi 1000 ataupun bagi dengan 10 kuasa 3. Okay, so kita akan dapat 0.04 kilowatt darab 12 jam. Okay, dalam kes ini, T tak, kalau nak kira bil, T tak perlu tukar kepada saat. Okay, biar saja dalam jam. Kamu tukar T ni kepada saat, percayalah bil kamu ni melampau-lampau harganya. Okay, melampau-lampau kamu kena bayar bil. Okay, ratus-ratus, puluh-puluh mungkin hanya untuk sebitik lampu ini saja. Okay, so T kalau kira untuk penggunaan bil, okay, untuk bayar bil, okay, T mesti dalam unit jam. So kira-kira, okay, so dapatlah 0.48 unit. Okay, diberi kat sini, kos penggunaan tenaga ialah 0.218 seunit. Okay, satu unit dia nak hanya menggunakan satu unit, okay, kosnya adalah 0.218 sen. So, kita nak kira dalam masa 30 hari. Dalam 30 hari tu, satu hari 12 jam. So, 30 hari darab 0.48 unit. Okay. Darab dengan 0.218. Okay. So, kamu akan dapat RM3.14 lah kiranya. Kita gunakan RM3.14. So, ini bil yang kamu kena bayar untuk satu lampu ini saja. Okay. Kalau untuk LED ini, kita tengok kosnya adalah lebih rendah. Okay. Kerana apa? Sebab kuasa yang digunakan adalah lebih kecil. Okay. So, kat sini saya rasa tak ada apa yang complicated. Saya ulang lagi sekali. Okay. Kalau nak kira bil, okay, mesti guna rumus E sama dengan PT. Okay. Power ini mesti dalam unit kilowatt. Okay. So, kalau bagi watt macam ini, tukarkan bahagi dengan 1000. Okay. Darab dengan berapa jam. Okay. Mesti pakai jam. Kalau dia bagi ini minit, tukarlah. Tapi biasanya memang dia bagi jam lah. Direct bagi jam. Okay. Sebab peralatan elektrik mana ada kamu guna kurang daripada 1 jam. Okay. Dalam masa kata apa? Sebulan tu. Okay. Mana tak ada hasilnya. Kalau kamu guna sebetul-betulnya, semua peralatan elektrik dalam rumah kamu mesti melebihi 1 jam. Kalau dalam masa sebulan tu lah. Okay. So, kita akan dapat 0.48 unit. Okay. Kiranya kat sini, actually, 0.48 unit ini adalah bersamaan dengan 0.48 kilowatt jam sebenarnya lah. Okay. So, diberi kos penggunaan tenaga adalah 0.218 seunit. Okay. So, 0.218 sen untuk satu unit. So, untuk satu unit adalah 0.218
18. Jadi kat sini ada 0.48 unit. So apa kamu kena buat? Darab dulu dengan 30 hari. Kenapa darab 30 hari? Kat atas ni dah kata dah untuk 30 hari. Okey, so 30 hari darab 0.88 unit. Okey, yang ini dah kamu dah kira cukup untuk 12 jam. Okey, kalau kamu tak kira untuk 12 jam, kamu nak tuliskan balik macam ni pun boleh. 30 hari darab 0.04 darab 12 pun boleh. Okey, lepas tu baru kamu darab dengan RM 0.218. So kamu akan dapat RM3.14 lah. Kalau saya biasanya saya lebih suka kamu putarkan macam kamu kira duit biasa lah, 2 titik perpuluhan saja. So kat sini kita nampak lampu CFL ini adalah kosnya adalah lebih tinggi daripada lampu LED. Okay, penggunaan tenaga bagi LED adalah lebih rendah pada CFL. Ini menunjukkan bahawa LED mempunyai kecekapan yang tinggi dan lebih jimat. Okay, berbanding dengan CFL. So kita katakan LED ini adalah lebih cekap. Okay, kecekapan kita ada belajar dalam bab tahun lepas form 4 tak silap saya. Okay, kamu kena balik lah. Okay, sama ada kamu form 4 atau form 3, tapi rasa macam form 3. Okay, tapi tak apalah. So kalau kos bil adalah rendah, maksudnya dia lebih cekap lah. Kalau menghasilkan kecerahan yang sama. Okay, sebabkan dua-dua ni menghasilkan kecerahan yang sama, jadi kita kata LED lebih cekap lah sebab kosnya adalah lebih rendah. Okay, ya nantilah jimat. Okay, so kat sini kita tengok kat sini kita lihat dah. Kita tengok kat sini langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Penggunaan tenaga elektrik secara berhemat dapat membantu menjimatkan dan mengurangkan kos penggunaan elektrik di rumah. Bolehkah anda silakan beberapa langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik yang anda lakukan di rumah? Okey. Langkah-langkah ni yang dibagi 4 langkah. Okey, langkah-langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Okey. Tutup tingkap dan pintu apabila menggunakan penyelamat udara serta pastikan penapis penyelamat udara kekal bersih untuk menyejukkan bilik dengan lebih cepat dan cekap. Okey, ini biasalah. Kalau kamu pasang aircon di dalam satu bilik, bilik itu mesti dalam keadaan yang bertutup. Okey, tingkap pun mesti tutup dan kalau ikutkan sebenarnya adalah tidak bagus kalau pintu bilik atau tingkap bilik itu menghadap cahaya matahari. Okey, bilik kalau jadi macam itu, bilik itu tidak sesuai sebenarnya kamu nak letak aircon. Kamu tak boleh takkanlah. Dia saya kata kat sini tak sesuai, tapi tak bermakna kamu tak boleh, rumah kamu suka hati kamu lah, saya tak boleh halang. Okey, tapi kalau tingkap rumah kamu ataupun tingkap bilik kamu adalah kalau berhadapan dengan cahaya matahari, okey, adalah sangat tidak digalakkan. Okey, tapi kalau kamu nak pasang aircon juga, so make sure tingkap kamu tu kamu ditutup lah. Okey, ditutup. Kalau biasanya orang akan panggilkan bidet, macam ada tirai. Okey, yang akan menutup tingkap itu, so supaya cahaya matahari itu tidak masuk. Okey, so bila buat itu dia punya lagi kos, bukan kos apa, bilik itu akan lebih sejuk lah. Okey, bilik itu akan lebih sejuk dengan lebih cepat. Logiknya kat situ lah. Kalau cahaya matahari itu boleh masuk dalam bilik, so cahaya matahari itu sendiri dah panas, so dia kena berlawan pula dengan aircon yang nak sejukkan. So bilik kamu tu akan jadi lambat nak panas. Lambat nak sejuk. Okey, so tak sesuai lah. Okey, kemudian ini yang benda biasa kita akan buat, matikan switch elektrik jika tidak menggunakan penyumbangkan tenaga. Ini normal kita buat. Okey, gunakan mesin basuh dengan muatan penuh saja. Okey, masuk kat sini kalau kamu nak basuh baju. Okey, make sure kalau kamu gunakan mesin washing machine, make sure dia punya kandungan baju tu, jumlah baju kamu tu adalah banyak lah. Okey, jangan takat selai tu kamu nak ke washing machine, tak payah. Okey, kalau takat selai tu kamu tunggu 2-3 hari lagi baru kamu basuh pakai washing machine. Okey, sebab dia tak akan efisien. Maksudnya bukan tak efisien macam mana. Ialah bayangkanlah kamu basuh baju sikit tapi penggunaan tenaga kamu ada sama. Satu tu kamu basuh mungkin 1 kilo baju saja. Okey, lepas tu yang satu lagi tu pun 3 kilo baju. Contohnya lah. Okey, so tapi penggunaan elektrik masih lagi sama. Tapi yang 3 kilo baju dengan 1 kilo baju tu, okey, walaupun penggunaan elektriknya adalah sama, tapi yang 1 kilo baju tu nanti kamu kena basuh lagi sekali, faham tak? Kamu kena basuh lagi untuk yang 2 kilo lagi. Saya harap kamu faham lah apa yang saya sampaikan kan. So, biar baju tu banyak baru kamu basuh. Sebab kalau kamu basuh hari ni basuh tu, esok kena basuh lagi. Kalau kamu basuh sikit-sikit. Okay, kalau kamu kumpulkan, so maksudnya 3 hari tu kamu boleh basuh 3 kilo. Kalau kamu basuh 1 kilo dah menggunakan elektrik yang banyak. Itu maksud dia lah. Okay, gunakan lampu jimat tenaga untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Ini seperti yang tadi lah, lampu tadi tu.
Okey, hati-hati semasa memilih lampu untuk dipakai. Okey. Lagi contoh yang boleh ada adalah kalau pakai water heater yang elektrik tu misalnya, okey. Kalau pakai water heater yang elektrik tu, so kita akan pakai semaksimum yang boleh. Kalau water heater yang elektrik tu boleh dapat sampai 2 liter air, so kita kena masak 2 liter air lah. Okey. Jangan masak 1 liter air saja. Itu kita dah membazir dah. Okey, itu adalah antara contoh dia lah. Okey. Langkah-langkah penjimatan. So saya rasa mungkin kamu pun ada idea lagi. Okey. So itu saja saya rasa untuk yang ni. Okey. Last sekali praktis formatif. Okey, so praktis formatif, okey, boleh jawab soalan 1 dan soalan 2. Okey, soalan 1 ini tenaga elektrik yang dibekalkan, okey, kuasa output. So ini mudah saja, guna E sama dengan P. Kuasa output, kuasa bagi W tenaga elektrik yang dibekalkan bateri dalam masa. So E sama dengan PT je lah. So kamu guna rumus E sama dengan PT sahaja. Okay. Ingat masa mesti tukar dalam unit saat. So saat ni darab saja. 2 jam ni tukar per saat. 2 jam darab 60 minit darab 60 saat. Okay, nombor 2. Jika kos tenaga elektrik ialah 30 sen se-unit, hitungkan kos untuk televisyen 600 watt selama 8 jam. Okay, dalam kes ini tak ada hari. So dia kira kos sama sehari sajalah kat sini. So senang saja, still guna rumus E sama dengan PT. So 600 watt ni tukar kepada kilowatt, okay, bahagi 1000 darab dengan 8 jam. Okay, darab 8 jam kita dapat berapa unit dia. So darab saja dengan 30 sen. 30 sen ni adalah 0.3 lah. Okay, 30 sen ni adalah 0.3. So darab saja dengan 30 sen dan kamu dapatlah berapa ringgit kamu kena bayar. Untuk pembersih vacuum, so 1 kilowatt, so tak perlu tukar. Okay, selama setengah jam. Okay, setengah jam ini maksudnya adalah separuh daripada sejam kan, maksudnya 0.5 jam lah. So 1 kilowatt ni darab dengan 0.5 darab dengan 30 sen ini. Okey, ataupun darab dengan 0.3 lah. So dapatlah berapa ringgit kamu kena bayar. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, saya ingatkan lagi sekali. Di ruangan komen sila tulis nama kamu, kelas kamu dan jawapan untuk soalan saya tadi. Okey, berikan definisi muatan haba tentu. Okey, berikan definisi muatan haba tentu. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.